Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan menerangkan tentang aspek 2.12. Kali ini cikgu akan menerangkan tentang aspek 2.12 iaitu penyata bank. Penyata bank. Dan juga penyata penyesuaian bank. Ini dia. Ini penyata bank ya, aspek 2.12 penyata bank. Dan lepas ni cikgu akan terangkan pula tentang penyata penyesuaian bank. Terbesar. Penyata penyesuaian bank. Ini aspek 2.13. Tadi tu penyata bank aspek 2.12. Baiklah. Ini penyata penyesuaian bank. Ini penyata bank cikgu. Baiklah. Jadi untuk penyata bank ni, penyata bank, ini bank, ini rujuk bank masing-masing. Ini rujuk bank masing-masing. Tengoklah kalau awak Maybank, Melayan Banking Berhad ke, kan? Melayan Banking Berhad, CIMB Bank ke, apa lagi? Public Bank Berhad ke, dan sebagainya lah. Awak tulis kat sini. Maybank. Kadang tulis Maybank, Maybank Berhad. Ni nama kelab kita. Nama kelab kita, ini akaun. Ni akaun bank masing-masing. Akaun bank masing-masing di mana awak gunakan IC kan. Tulis je kat sini. Tarikh akhir ya. Ni penyata bank. Ini penyata bank ni dikeluarkan oleh pihak bank ya. Penyata bank ni dikeluarkan oleh pihak bank kepada kelab kita. Jadi kat dalam ni daripada tarikh tarikh ni 1 bulan 3, 4 bulan 3. Tarikh ni. Sampailah daripada 1 bulan 3 sampai 31 Mac lah. 1 bulan 3 sampai 31 Mac. Semua aktiviti di antara kita dengan bank kita. Di antara kelab kita dengan bank. Sama ada awak masuk duit dalam bank ataupun keluar duit dari bank. Semua akan direkod dalam penyata bank ni. Penyata bank ni kalau ikutkan betul. Dan kalau silap pun mungkin buku tunai yang silap. Dia macam kalau buku tunai duit masuk. Bank kalau buku tunai debit, bank kena kredit. Penyata bank kena kredit. Dia ni macam tu. Dia kena berlawanan. Kalau bank kita dalam buku tunai debit, penyata bank kita kredit. Kalau dalam buku tunai kita kredit, bank tu kredit. So penyata bank kena debit. Dia terbalik ya. Jadi sekarang ni yang baki ni 1 bulan 3. 1 bulan 3 ni baki awal. Baki awal ni semua orang ni rujuk baki akaun semasa lah ni. Baki bank ya, tunai dengan bank. Rujuk baki bank. Tunai dengan bank ya. Seterusnya. Ini bukan, ni rujuk bank masing-masing ni. Rujuk bank masing-masing ni. Cikgu tengok cikgu punya. PKK cikgu. Mana bank cikgu? Bank cikgu 53. 454. Ataupun bagi bank awal ni. Bank awal ni. Tak, ini dalam soalan ya. Dia joinkan ni baki tunai dengan baki bank ni. Ni rujuk soalan. Ni jangan buat apa-apa. Tak ada apa-apa perubahan ni. Ni baki akaun awak ni. Kemudian 3 bulan 4 ni untuk penyata bank ni dia awak kena rujuk rujuk maklumat. Nanti cikgu akan beritahu lah. Macam ni contoh 3 bulan 4 ni. Sorry ni bukan apa salah type ni. Patut 4 bulan 3. Bukan 3 bulan 4 4 bulan 3. Yang ini kita rujuk tarikh sebab ni untuk penyata bank ni tarikh urus niaga dengan tarikh cek dikeluarkan ataupun tarikh kita masukkan duit dalam bank dia tak sama dengan tarikh urus niaga. Tarikh kita rekod dalam buku tunai ataupun tarikh kita rekod dalam akaun penerimaan dan pembayaran kita tak sama dengan penyata bank. Contoh ni cek ni. Cek ini tarikhnya pada 4 bulan 3
Yang ini sebenarnya adalah rujuk. Ni kita rujuk kepada urus niaga kita pada 1 Mac. 1 Mac punya urus niaga. 1 Mac urus niaga ni yang kita bayar sewa. Ni kita bayar sewa ni. Sewa bangunan. Ni. Okey, ni bank masing-masing. Ni bank cikgu lah. 1121. Okey, masukkan duit awak. Debit. Okey, kalau catatan kita sebelah kredit. Jurnal pembayaran tunai kan. Sebelah kredit. Penyata bank debit. Ingat jurnal pembayaran tunai menunjukkan kredit. Itu duit keluar. Kredit. Dalam penyata bank debit. Okey, seterusnya. Dia tak sama tarikh. Okey. Yang ini, kalau urus niaga kita 1 Mac. Tapi dalam penyata bank 3 Mac. 4 Mac. Lewat sikit. Sebab kita, yang ini kita keluarkan duit. Kita keluarkan cek. Bayar kepada sesiapa lah. Okey, tetapi pihak yang tadi tu lambat pergi clearkan cek dekat bank. Kita keluarkan cek tersebut pada 1 Mac, tapi pihak yang tadi tu pergi bank untuk clearkan ceknya pada 4 Mac. Okey, cikgu betulkan sini lah 4 Mac patut ni. 4 Mac. 4. Ni 3 Dia confuse. Kita balik ni. Ni pun ni boleh terbalik ni. Ni pun 1 Mac Nanti cikgu betulkan lah. 1 Mac. Bagi awal ini 4 Mac. Okey, kemudian ni. Deposit ni yang kontra. Kalau ikut sini, tarikh ni 4 Mac juga. Tarikh 4 Mac juga 4. Nanti cikgu betulkan lah. Okey, 4 Mac Ni rujuk kepada dekat urus niaga kita 4 Mac juga. Okey, rujuk sama 4 Mac juga. Itu deposit. Yang kita buat deposit tu. Kontra tu. Ni kontra. Berapa yang masuk duit dalam bank lah. Kalau 6,000 lah tu kat sini. 6,000. Okey. Maksudnya dalam akaun bank kita debit. Dalam penyata bank kredit. Maksudnya dalam buku tunai lah senang. Buku tunai. Ataupun dalam akaun bank kita tadi debit. Penyata bank kredit. Okey. Macam tu contoh. Yang ni 5 bulan 3 ni abaikan. Okey. Ini ikut saja. Okey, yang ni 8 bulan 3 ni. 8 bulan 3 ni deposit. Ini masih lagi kontra. Okey, sama juga. Ini rujuk tarikh yang sama juga. 8 Mac. 8 Mac. Ini kontra. Ni duit masuk dalam bank. Berapa yang masuk tadi? Kalau 5,000 lah. Oh, salah ni. Kejap. Hmm. 8 Mac. Okey, 8 Mac kontra. Ni 5,000 buka lah. Okey, untuk 9 bulan 3. 9 bulan 3 ni awak rujuk dekat urus niaga 6 bulan 3. Ni Ni rujuk urus niaga 6 bulan 3. 6 Mac. 6 Mac daripada 6 Mac ni kita bayar kadar bayaran. Ni bayar kadar bayaran Kadar bayaran. Okey, kita bayar pakai cek kan. Okey, jadi tengoklah berapa bayar. Okey, jadi buku tunai kredit, itu bank debit. Akaun bank. Okey, buku tunai saya ulang balik, buku tunai daripada akaun tunai dengan akaun bank. Tapi sebab untuk kelab, kita panggil dia akaun penerimaan dan pembayaran. Fungsi ataupun tujuan dia sama je. Buku tunai ada tunai bank, akaun penerimaan pun ada akaun tunai dengan akaun bank dia sekali. Okey, jadi yang ini buku tunai kredit, penyata bank debit. Macam tu. Okey. Untuk 9 bulan 3. Ini deposit. Bukan deposit ni. Duit masuk dalam bank tapi ni kita rujuk tarikh 7 bulan 3. Macam tu. Ini cikgu kena buat satu lah ni. 7 bulan 3. Mac 7. 7 Mac. 7 Mac. Yang ni kita terima daripada A. Terima daripada
A. Pedagang A awak lah untuk sewa gelanggang. Okey. Tengok situ lagi sewa gelanggang. Sewa gelanggang. Itu. Okey. 7 Mac. Terima daripada A untuk kita sewa gelanggang. Okey, rujuklah awak punya terus ke 7 Mac. Okey, ni banyak lagi ni. Okey, ni seterusnya 7 bulan 3. Ni sama juga 7 Mac. Okey, kalau awak nak tulis, awak tulis kat atas ni ya. Nak tambah ke edit 7 Mac. Sekarang terima duit A. Okey, deposit dia 7 Mac kat terima daripada A. Ni A bayar hutang ni. Ini A bayar hutang. Okey, ini A bayar hutang. Sebenarnya yang tadi ni sewa gelanggang. Terima daripada A juga sebab A tadi sewa gelanggang kita. Okey, seterusnya 11.93. Duit masuk lagi ni, duit masuk dalam bank. Okey, ni kontra. Ini kontra rujuk pada tarikh 11.3 juga. Maksudnya kontra sama ya. 11 Mac. 11 Mac. Okey. Kontra KONTRA kontra. Ikutlah berapa yang awak masuk dalam bank. Okey, 14.3 ni maksud kita bayar. Okey, kita bayar apa ni 14 Mac ni. Okey, ni rujuk tarikh 10 Mac. 10 Mac 10 Mac. Ni kita bayar siapa? Bayar kepada S. Bayar kepada S. Okey, RM600. Tu nombor apa ni? Nombor cek dia. 15.3. Ni pun kita bayar juga. Bayar kepada T 11 hari bulan. Ni 11 hari bulan. Tengok ada apa ni? 11 Mac. Ni bayar T ya. Bayar pada T. Macam tu lah Yang penting bila deposit duit masuk. Okey. Kalau buku tunai debit, penyata bank kredit. Kalau kita bayar buku tunai kredit, maksudnya buku tunai kita lah setelah akaun bank. Okey, dalam buku tunai kan ada dua, ada tunai bank. Okey, bank kita kredit, penyata bank kita debit, dia terbalik. Okey, dan seterusnya ni. Banyak ni Okey, yang dia kata dah habis lah ni Okey, banyak lagi nanti cikgu akan teruskan. Okey, cikgu akan hantar gambar kepada awak. Okey. Kalau sempat kan kita sambung balik. Okey, cikgu nak terus pergi kepada penyelesaian bank. Tengok sekali lalu dulu. Ni penyelesaian bank ni. Okey, ni kena rujuk maklumat maklumat dalam soalan Okey. Okey, cikgu tunjuk sikit lah. Okey, baiklah. Yang ni bagi penyelesaian bank Aspek 2.3 penyelesaian bank. Penyelesaian bank pada 1 Mac 2020. Okey, bagi debit buku tunai ni, awak rujuk yang dekat penyata bank tadi. Penyata bank di bawah sekali. Yang tentang baki ni awak jangan risau. Awak masuk je angka automatik baki ni dia akan berubah. Sampailah akhir sekali ni. Okey. Sekejap. So di sini tadi kita dapat 53454 Tengok balik saya punya penyata bank tadi. Bawah sekali. 5213 kejap. Oh, bukan. Sorry. Yang ini baki debit buku tunai ni rujuk akaun bank awak. Yang ni rujuk baki akhir bank. Baki akhir bank awak. Okey, baki akhir bank awak Baki akhir bank. Iaitu rujuk dekat Imbangan Duga
terselaras. Okay, rujuk sini. Ataupun rujuk PKK pun boleh. Rujuk PKK, mana PKK? Okay, PKK kita mana? Ni. 53454 baki akhir bank ya. Okay. So masukkan kat sini. Baki akhir bank kita ni. Okay, baki akhir bank. Okay, kemudian untuk ni ada format dia. Okay, ditambah dengan cek boleh dikemukakan. Okay, yang ini penyelenggaraan gelanggang ni ada satu cek akhir tu yang belum sempat dikemukakan oleh pihak ni lah. Pihak yang menguruskan ni penyelenggaraan gelanggang ni. Kita bayar cek kat dia. Okay, kita bayar pada 29 hari bulan. Di sini kita bayar pada 31 Mac. Yang ni kita bayar pada 31 Mac. Okay, rujuk balik ni sekejap. Rujuk balik ni. Oh, jauhnya. Sekejap. Rujuk ni rujuk tarikh akhir sekali 31 Mac yang bayar belanja penyelenggaraan bangunan. Boleh saya duduk sini je lah. Okey, duduk sini senang. Ni. Belanja penyelenggaraan gelanggang. Okey, 31 Mac iaitu 600 ni. Nombor cek 001129. Okey, ini dia. Kita bayar pada akhir bulan tapi tak sempat dikemukakan oleh pihak yang kita bayar cek tadi lah. Tak sempat nak bayar lagi. Okey, sekejap. Tak sempat. Jadi dinamakan cek belum dikemukakan ya. Kita keluarkan cek kepada dia. Okey, tetapi orang tersebut belum sempat nak clearkan cek lagi ke bank. Jadi ni akan dipanggil cek belum dikemukakan RM600. Ambil je dengan nombor cek yang kita keluarkan tadi. Okey, seterusnya faedah simpanan. Okey, yang ini akan menambahkan kita punya buku tunai lah. Okey, yang faedah simpanan ni dalam penyerta bank dah masuk. Okey, faedah ni dah masuk, tapi dalam buku tunai kita belum. Jadi kita kena tambah kat sini. Tambahkan lagi kita punya jumlah buku tunai. Okey. Seterusnya yang tolak ni. Tolak ni deposit belum dikreditkan sewa gelanggang. Ini rujuk tarikh. Ini dah soalan semua ni. Ni rujuk soalan, yang cek dikemukakan pun rujuk soalan Yang ni sewa gelanggang 800 ni. Ni rujuk tarikh 28 bulan 3. Deposit kredit ni rujuk tarikh 28 bulan 3. Okey. Sekejap saya bagi saya punya JTT. Dalam akaun dalam ni Jurnal Penerimaan. Ni. Sewa gelanggang yang 800. Ni, mana 800 Tarikh 28 Mac. 28 Mac. Ni sewa gelanggang ni. 800 ni. Ni. Yang ni sewa gelanggang ni kita dah masukkan dalam buku tunai, dah rekod, tapi dalam bank, dalam penyata bank belum rekod lagi. Ni dia. Ni dalam soalan. Deposit belum dikreditkan di bank. Maksudnya buku tunai ataupun jurnal penerimaan tunai dah rekod, tapi dalam penyata bank belum rekod. Jadi dia kena tolak kat sini. Sewa gelanggang RM800. Kemudian ada lagi seterusnya. Okey, pendengar alif. Ni cek tak laku ni. Ni rujuk kepada 29 hari bulan. Ni rujuk kepada 29 Mac. Tulis sini lah 29 Mac. Okey, dalam kurungan 29 Mac. Okey. Ini yang pendengar A ni, cek tak laku ni. Okey, kalau cek tak laku maksudnya walaupun kita dah keluarkan cek, kita dah terima duit. Kita dah terima duit daripada pendengar A. Tapi something wrong dengan cek dia. Jadi bank dah keluarkan dulu. Okey, bank dah keluarkan cek tersebut, dah pulangkan balik kepada A. Okey, maksudnya bank memang dah tak ada duit tu dalam bank. Jadi untuk kita kena tolakkan cek daripada pedagang A ni. Itu sebab tulis cek tak laku. Ingat kalau cek tak laku kita kena tolak. Dalam penyelesaian bank kita kena tolak sebab bank dah memang dah tolak cek tersebut, dah pulangkan semula kepada pedagang A. So dalam penyelesaian bank kita pula kena tolak kita tolak pedagang A ni. Dia kena sebagai cek tak laku. Okey, ni seribu ini ikut masing-masing lah ni. 1000 ni ikut masing-masing. Berapa yang duit awak tu? Okey.
Charge bank dengan buku cek ni ada dalam penyata bank. Okey. Yang ini yang kita, pihak bank kenakan kepada kita lah. Bayaran tambahan untuk charge bank. Pihak bank kenakan kepada kita untuk servis Charge bank ni servis charge dengan buku cek. Dua-dua ni memang akan mengurangkan buku tunai kita. Jadi kita tolak. Okey. Apa yang menambahkan buku tunai? Tambah. Faedah simpanan ni tambah. Apa yang mengurangkan buku tunai? Tolak. Apa yang mengurangkan kita punya ni lah, akaun perkhidmatan tolak. Okey. Tolak charge bank, tolak buku cek. Okey, jadi jumlah dia ni. Yang ni tadi dua ni jumlah 603. Jadi sekali lagi kita dapat ni, baki ni. Okey. Okey, baki ni cara dia, okey. Baki debit buku tunai tambah dengan yang tadi cek ulun dikemukakan dengan faedah simpanan tambah. Okey. Awak akan dapat jumlah dia nanti lah. Okay, di sini jumlah dia 54. Ni cikgu tak buat formula lagi ni. Okey, 057. Okey, 54057 Okey, ni jumlah dia. Cikgu buat garisan dia. Awak tengok macam mana cikgu buat garisan. Pergi dekat sini. Sini Untuk garisan ni cikgu buat right border right border lah. Bawah. Bottom. Top. Bottom border ni bawah ni. Buat garisan mana garisan ni sekejap. Bottom. Tengok macam ni cara dia ni. Tak ni sekejap. Tak ada kat sini. Tak keluar pula sini. Okey. Alah. Something wrong, masalah teknikal. Okey, jadi sekarang. Okey, untuk yang ni sama lah tadi. Okey, 53454 tambah dengan 603 dapat 54057. Lepas terus tolak dengan 1844. Okey, gunakan simbol ni. Okey, baki debit buku tunai tambah semua ni. Kemudian tolak jumlah ni. Dapatlah 52213. Okey, ni cikgu kalakan. Okey, cikgu kalakan. Contoh okey, contoh. So, dan bagi kredit penyata bank ni mesti sama dengan di penyata bank kita. Ni dia penyata bank kita ni. 52213 ni. Ni dia. Nampak tak? Okey. Faedah simpanan ni. Okey, yang sebaris dengan faedah simpanan ni. Ni baki akhir kita ni. Baki akhir duit dalam bank kita. Ni rujuk penyata bank kita ni penyata bank. Baki akhir duit dalam bank kita 52213. Okey, sebab dia ada something wrong iaitu okey, kita kena selaraskan tu, kita kena buat penyatuan bank. Okey, penyatuan bank. Tapi bila kita buat bakinya mesti sama. Ni baki kredit penyata bank. Ini sama dengan yang tadi. Sama dengan penyata bank. Okey, baki kredit penyata bank. Ini baki debit buku tunai Ini rujuk baki akhir bank tadi. Rujuk kat PKK. Okey, cikgu rasa tu saja. Kalau apa-apa nanti boleh. Okey, sebelum ni ada masa ni cikgu pergi sini balik. Transfer bank tadi. Saya sudahkan sikit. Okey. Ni kontra tak ada masalah lah. Kita pergi yang deposit ni selalu tak ada masalah ni. Okey, cikgu buat sini je. Deposit ni cikgu ambil tarikh ni je. 15 bulan 3 ni. 15 bulan 3 ni deposit. Ni kontra. Cikgu buat kontra je Kontra per bulan ni. 15 bulan 3. Kontra sama. 15 Mac juga. Kemudian kontra semua tarikh yang sama. Okey, kontra. Okey, kontra. Okey, ada mana lagi kontra? Ada beberapa kontra. Yang ni 18 Mac. 18 Mac ni rujuk tarikh 13 bulan 3. 13 Mac. Untuk apa? Ni kita terima daripada B. Okey.
5 daripada B. 5 daripada B. Iaitu kelab kita ni. Kelab Kelab apa yang awak pilih tadi? Okey, kelab. Macam itulah. Okey, 18 Mac ni. Ni rujuk deposit 14 Mac. 14 Mac. 14 Mac. Terima daripada A. Okey. A bayar hutang lah. Terima daripada A terima daripada Mac. Terima daripada A. A. Pada sini terima daripada A. Okey, ni contoh. Okey. Ini ikut angka masing-masing. Ni kita bayar apa ni, cek ni. Ni pada 21 Mac. Okey, ni rujuk 18 Mac. Okey, ni rujuk 18 Mac. Ini kita bayar kepada S. Ni bayar kepada S. Okey. Kemudian 22 hari bulan. Ini kontra. Saya buat kontra je lah ya. Ni selalu ni kontra ni semua sama. Kontra ya. Ni kontra. Ni kontra. Kita ada berapa kontra ni? 29 Mac pun kontra. Ada satu lagi 29 Mac. Ini pun kontra. KON. Okey. Ini kontra. 23 Mac. 23 Mac ni rujuk 20 Mac. Rujuk 20 Mac. Ini 23 Mac rujuk 20 Mac. Okey, bayar kepada T. Okey. Bayar kepada pembekal T kita. Ni 24 Mac. Ni rujuk 21 Mac. 1 Mac. Okay, ni 21 Mac. Okey, ini terima daripada A. Untuk sewa gelanggang. Sewa gelanggang ni sewa gelanggang. Ni kita bayar 25 Mac ni kita bayar T. Rujuk 23 Mac. 25 Mac. Bayar kepada bayar T je lah bayar T. Bayar pembekal T kita. Tertinggal nak cek tadi. Okey. 26 Mac ni. Okey, 26 Mac ni rujuk kepada tarikh 25 Mac. Tarikh 25 Mac. Bayar gaji. Ni bayar gaji ya. Okey, ni buku cek. Okey, ni yang pihak bank telah charge kita Okey, charge buku cek. Ni kontra. Okey, yang ni charge bank untuk servis bank. Yang ni faedah simpanan yang kita dapat lah. Ni duit masuk Yang charge bank dengan buku cek ni duit keluar. Okey, jadi ni adalah baki akhir penyata bank kita. Maksudnya baki akhir duit kita dalam bank. Okey, baki akhir duit kita dalam bank di Maybank sana. 5221. Dan baki ni nanti sama dengan dalam penyata penyesuaian bank kita. Okey, mesti dapat 5223. Maksud selepas diselaraskan, okey, kita ambil lepas kita sesuaikan Okey.
baki di buku tunai atau baki di akaun perkhidmatan dan pemandangan kita mesti sama dengan baki bank kita di penyata bank. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Okey, kalau ada apa-apa nanti boleh tanya. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Join cikgu punya tutorial kali ni. Tutorial ataupun lecture dan sebagainya lah. Terima kasih. Jumpa lagi.